Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hai, apa khabar kepada semua anak-anak murid cikgu, terutamanya yang berada di tingkatan 2 Sekolah SMK Taman Sri Muda. Cikgu harap kedatangan kita pada hari ini disambut oleh semua anak-anak murid cikgu. Okey, cikgu pada hari ini ditemani oleh Cikgu Rizwan dan kami akan sama-sama mengadakan kelas PDPR ini dengan harapan anak-anak murid cikgu faham dengan jelas tentang topik yang terdapat dalam RBT tingkatan 2 pada tahun ini. Sebelum kita pergi ke topik yang seterusnya, cikgu harap anak-anak murid semua dapat bersama-sama dengan cikgu pada hari ini dalam keadaan yang selesa, tenang dengan buku nota masing-masing dan catat sebarang nota yang difikirkan ataupun yang penting bagi untuk dicatat. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Rizwan kerana bersama-sama kita pada hari ini dan mudah-mudahan slide yang cikgu sediakan ini dapat membantu anak-anak murid semua walaupun perlu dilayari melalui laman YouTube. Okey, mudah-mudahan semua mendapat manfaat daripada video ini. Kita teruskan dengan video yang seterusnya. Baiklah, ini adalah merupakan topik-topik yang akan dipelajari oleh semua anak-anak tingkatan 2, iaitu kita ada bab pertama, iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Manakala bab kedua pula kita akan masuk kepada aplikasi teknologi di mana di situ kita akan belajar lagi tajuk yang lain iaitu teknologi pembuatan, reka bentuk mekanikal, reka bentuk elektrik, reka bentuk elektronik, reka bentuk aquaponik dan juga reka bentuk makanan. Okey, terdapat 6 topik yang ada di bawah aplikasi teknologi. Okey, jadi anak-anak sila ambil perhatiannya bahagian ini. Jadi untuk kelas kita yang pertama pada hari ini, kita akan beri perhatian kepada bab yang pertama dahulu Okey, setiap yang berlaku pasti ada punca dan akibat. Peluang yang ada jangan disia-siakan begitu saja. Berapa banyak masalah pun yang terdapat, kita cari jalan penyelesaiannya sehingga berjaya. Ya, anak-anak semua dalam kehidupan kita ni, apa-apa saja yang berlaku mesti boleh diselesaikan dan masalah ataupun ujian ni memang sentiasa ada di sekitar kita. Jadi kita kena hadapinya dengan positif dan kita cuba cari penyelesaiannya dan kita tambah baik lagi supaya kita dapat membantu ataupun memudahkan lagi kerja semua orang. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, kita sebenarnya sekarang masuk kepada topik yang pertama iaitu penyelesaian masalah secara inventif. Okey. Sekarang kita lihat apakah yang terdapat dalam topik ini. Kita pergi kepada pengenalpastian masalah terlebih dahulu. Terdapat 2 jenis masalah iaitu masalah bukan inventif dan juga masalah inventif. Okey. Seterusnya, masalah bukan inventif. Ia adalah masalah yang boleh diselesaikan tanpa mempunyai kesan sampingan. Okey, tiada mempunyai kesan sampingan masalah bukan inventif. Dan masalah inventif pula ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku.
Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan kedua-dua masalah ini? Kita perhatikan seterusnya. Kita pergi kepada masalah bukan inventif terlebih dahulu. Contoh, jika ada alatan yang tidak berfungsi dengan baik, kita perlu kenal pasti masalah tersebut. Iaitu kita perhatikan apakah sebenarnya dihadapi oleh sesuatu masalah pada alatan tersebut. Kemudian, masuk kepada yang berikutnya, langkah yang ketiga, kita lakukan proses penambahbaikan alatan. Kemudian, alatan tersebut bila dapat digunakan semula, maksudnya dia sudah tiada kesan sampingan. Okey, lihat ya, tiada kesan sampingan. Itu yang dimaksudkan dengan masalah bukan inventif. Cuba anak-anak cikgu lihat kepada gambar yang ada di sini. Apakah yang ada di situ? Apa yang anak-anak boleh nampak? Okey. Okey. Sebenarnya kita nampak ada seseorang sedang memegang pisau dan pisau tu digunakan untuk memotong bahan masakan. Bila sebut bahan masakan, boleh jadi ia dalam digunakan bahan yang digunakan ialah seperti daging, sayur-sayuran dan lain-lain lagi. Sekarang ni, masalah bukan inventif berlaku jika, kita lihat situasi, bahan mentah perlu dipotong. Bahan mentah tadi iaitu seperti daging dan sayur-sayuran tu. Masalahnya ialah pisau yang tak digunakan itu tumpul, iaitu tidak tajam. Jadi, apakah penyelesaiannya? Bagaimana kita nak buat kalau tumpul? Okey, tentulah kita akan asah pisau tersebut sehingga tajam. Ini pernah lihat kan bagaimana ibu atau ayah buat di rumah kalau pisau tu tumpul? Okey, biasanya pisau akan diasah sama ada cara begini ataupun yang ini. Okey, menggunakan batu pengasah. Okey, seterusnya. Okey, oleh itu berkenaan tentang pisau tadi. Sebenarnya masalah bukan inventif ialah kaedah penyelesaian masalah di mana kaedah yang tadi tu tidak memberi kesan sampingan langsung Jadi ataupun tidak menjejaskan bahagian pisau atau merosakkan hulu pisau. Jadi bila tiada kesan sampingan yang berlaku selepas pisau diasah, maka ini antara contoh masalah bukan inventif. Okey, anak-anak boleh faham Okey, cuba kita lihat pula yang ini. Gambar ini menunjukkan apa? Okey, cikgu harap anak-anak boleh nampak dengan jelas. Ia adalah sebuah meja kayu. Apa yang kita hendak kaitkan dengan masalah inventif ini? Meja tidak dapat menampung berat beban. Biasalah meja memang digunakan untuk meletak beban seperti buku ataupun alat tulis ataupun mungkin komputer. Tetapi kadang-kadang kalau terlampau banyak sangat beban ataupun kita sebut beban yang berat, meja ini nanti lama-lama dia akan bergoyang. Okey, kenapa dia bergoyang? Jadi kita lihat masalah dia ialah kerana kaki meja berkenaan tidak cukup kuat. Okey, sebab tu meja mula bergoyang. Jadi, bagaimanakah kita nak menyelesaikannya? Di sini kita lihat kaki meja kayu kita ganti dengan kaki besi. Itu antara solusi yang kita nampaklah biasanya yang kita rasa kita boleh buat, kita boleh tukarkan dengan mudah. Okey, kaki meja tersebut. Okey, ni meja kayu tadi. Kita cuba tukarkan kakinya kepada kaki besi. Seterusnya.
Ini adalah meja yang telah ditukarkan kakinya kepada kaki besi yang lebih kuat, lebih tebal, okey, supaya meja tersebut lebih kukuh, tahan beban yang berat. Okey, jadi apakah selalunya masalah yang mungkin akan timbul pula selepas itu? Okey, kita dapati kita mulakan beberapa orang untuk mengangkat meja tersebut atau apabila diperlukan. Maksudnya bila kita nak pindahkan dia ke tempat lain, kita perlu panggil beberapa orang untuk bantu angkat dan pindahkan meja tersebut. Itu hasil daripada bila kaki meja ditukar kepada kaki besi. Okay? Jadi, kaedah penyelesaian masalah ini mewujudkan kesan sampingan. Berat meja yang bertambah itu memerlukan ramai orang untuk mengalihkannya. Jadi, ini disebut sebagai masalah inventif. Maksudnya masalah tak selesai. Dah tukar kaki meja kepada yang besi, masih lagi ada masalah. Iaitu, kita menyebabkan orang terpaksa bantu pula angkat meja tersebut bila hendak dialihkan. Okey? Baik, kita dah nampak salah satu masalah yang dimaksudkan dengan masalah inventif. Sekarang kita masuk kepada bagaimana nak menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Di sini diberikan carta alih proses penyelesaian masalah bukan inventif. Kita lihat di situ ada carta alih daripada atas ke bawah. Atas ada bentuk bujur berwarna kuning. Kita letak warna kuning untuk menunjukkan permulaan. Diikuti dengan beberapa peringkat penyelesaian masalah. Dan bawah sekali tu juga berwarna kuning menandakan telah selesai ataupun penerangan secara lanjut. Ni. Okey. Untuk bahagian yang paling atas yang bujur berwarna kuning itu adalah peringkat permulaan. Peringkat pertama disebut sebagai mengenal pasti masalah. Kita lihat apakah mungkin masalah yang ada pada sesuatu produk ataupun sesuatu perkara. Kemudian yang kedua, kita menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kita membuat pilihan daripada senarai pilihan yang ada tadi tu, kita buat pilihannya. Dan yang keempat, kita laksanakan pilihan tersebut. Okay. Apabila kita melaksanakan pilihan sampai ke peringkat 5, kita menilai masalah kita tu sama ada ia boleh berjaya ataupun tidak. Jika tidak berjaya kerana mungkin ada masalah yang belum selesai ataupun ada masalah baru yang berlaku, maka kita perlu patah balik semula ke peringkat yang kedua. Okey. Dan kemudian apabila dah patah balik ke peringkat yang kedua, langkah berikutnya disambung semula, iaitu dengan langkah kedua ialah menyenaraikan pilihan, kemudian membuat pilihan yang ketiga, yang keempat melaksanakan pilihan, dan yang kelima kita nilai sekali lagi langkah yang kita ambil itu. Jika sudah berjaya, jika tiada masalah, maka kita anggap telah selesai. Tetapi jika masih ada lagi masalah yang berlaku, kita patah balik semula ke peringkat yang seterusnya. Alright? Baiklah, masalah inventif pula. Kita lihat. Masalah inventif tadi ialah masalah yang memberi kesan sampingan kan selepas penambahbaikan dilakukan. Salah satu carta untuk penyelesaian masalah inventif ini ialah daripada satu masalah yang kita panggil masalah khusus tu, kita lakukan analisis untuk meringkaskan masalah tersebut. Apabila kita cuba selesaikan masalah tersebut, kita nak terus ke hadapan, nak menyelesaikan masalah tersebut, tak boleh kerana ada halangan penyelesaian. Jadi bila ada halangan penyelesaian, kita terpaksa bergerak ke masalah umum. Masalah tersebut kita ringkaskan
Lepas tu kita jadikan satu masalah tu jadikan dia lebih kecil. Kita ambil dulu satu persatu bagaimana nak selesaikan. Okey. Kita cari model masalah yang sesuai. Kita cari ada beberapa model masalah dan kita akan pilih nanti satu per satu yang mana bersesuaian. Okey, lepas kita selesaikan masalah tersebut, kita buat penyelesaian penyelesaian masalah itu secara umum dengan menggunakan kaedah penyelesaian yang sesuai tadi. Kita cuba selesaikan dan kemudian kita barulah boleh sampai kepada penyelesaian secara khusus menggunakan model penyelesaian yang kita akan belajar selepas ini. Okey. Jadi ini sebenarnya ada kaitan juga dengan TRIS yang murid-murid akan belajar selepas ini. Cuma ini adalah salah satu carta alir yang murid-murid perlu tahu terlebih dahulu tentang bagaimana jika ada masalah itu tidak boleh diselesaikan secara langsung. Kita perlu cari kaedah yang lain menggunakan model dan juga menggunakan kaedah yang sesuai untuk menyelesaikannya. Okey. Cikgu harap setakat ni murid-murid boleh mendapat gambaran dengan lebih jelas tentang dua masalah tadi. Sebenarnya anak-anak cikgu telah pun pergi jauh dalam topik ini kerana masalah inventif dan masalah bukan inventif ni, masalah inventif terutamanya dia memerlukan dia ada mempunyai banyak fasa sebab masalah ni bukanlah masalah yang mudah, bukanlah masalah biasa. Jadi dia perlu diselesaikan dengan proses yang tertentu. Jadi dia ada fasa-fasanya. Jadi apakah fasa-fasa penyelesaian masalah bagi masalah inventif ini? Okey. Dan apakah hubungannya antara mereka, antara fasa-fasa ini? Okey, huraiannya kita akan terangkan lagi sebab ia lebih menarik dan kita akan sambung ni lagi pada minggu hadapan Jadi cikgu harap anak-anak tunggu kelas kita pada minggu hadapan dan kita akan lihat satu persatu dengan lebih mendalam lagi. Okey. Seperti biasa, sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, cikgu dah sediakan soalan pengukuhan untuk semua anak-anak murid cikgu. Yang pertama, nyatakan perbezaan antara masalah bukan inventif dengan masalah inventif. Yang kedua, nyatakan pula 5 proses kerja yang terdapat pada carta alir proses penyelesaian masalah bukan inventif. Manakala yang terakhir, bagaimanakah pula cara mendapatkan penyelesaian khusus daripada penyelesaian umum dalam penyelesaian masalah inventif? Okey, anak-anak boleh cari jawapan ni dalam buku teks dan kita akan bincangkan ni pada kelas akan datang. Okey. Sehingga kita jumpa lagi dan terima kasih kerana hadir ke kelas cikgu pada hari ini. Bye. Assalamualaikum.